Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan mengenai cara duduk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini masyarakat kebanyakan sering mengertikan bahawa Islam itu hanya menguruskan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktanya tidak hanya menyangkut masalah hubungan kita dengan Allah, namun Islam juga menguruskan masalah yang berkaitan hubungan kita dengan sesama manusia dan masyarakat seluruhannya. Bahkan Islam ini mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari yang paling kecil hinggalah paling besar, dan paling sederhana hingga paling rumit. Bahkan dari manusia bangun, tidur, hinggalah manusia akan tidur kembali. Agama Islam ini adalah satu-satunya agama sekaligus sistem yang layak dijadikan pedoman dalam kehidupan. Kelengkapan yang cukup dalam kehidupan Islam ini disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Termasuklah cara-cara duduk yang betul. Di antara bentuk duduk yang terlarang adalah sebagaimana kita lihat pada gambar ini, iaitu duduk dengan meletakkan tangan kiri di belakang dan dijadikan sandaran atau tumpuan untuk berehat. Melalui Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahawa Ia begitu murka dengan hamba-hambanya yang duduk seperti ini. Sebagai Muslim, kita selayaknya menjauhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, termasuklah menghindari duduk seperti ini. Bukankah ini sering kita lakukan, terutamanya saat duduk di lantai, saat menghadiri jamuan, saat bersantai bersama kawan-kawan, keluarga atau sesiapa pun, maupun berada di dalam masjid. Al-Syarid bin Al-Suwaid berkata, Rasulullah SAW melintasi sedang aku duduk begini. Aku letakkan tangan kiri ke belakang badanku dan bertongkatkan dengan tapak tanganku. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku, adakah engkau duduk dengan duduknya mereka yang dimurkai? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Dalam riwayat Imam Abu Daud yang lain pula disebutkan, janganlah kamu duduk seperti ini, kerana ia adalah cara duduk orang-orang yang diazab. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani. Seseru itu, sesiapa yang mahu duduk menyandar, maka bersandarkanlah dengan tangan kanan, bukannya dengan tangan kiri, ataupun bersandarkan pada tangan kedua-duanya. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, cara duduk ini adalah disifatkan oleh Nabi SAW sebagai cara duduk orang-orang yang dimurkai. Adapun meletakkan kedua-dua tangan di belakang badan dan menyadarkan pada salah satu daripadanya adalah tidak mengapa, ataupun dia meletakkan tangan kanannya juga tidak mengapa. Apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai cara duduk orang-orang yang dimurkai ialah menjadikan tangan kiri di belakang badan dan menjadikan tapak tangannya di tanah dan bersandarkan padanya. Inilah yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagaimana cara duduk orang-orang yang dimurkai. Beliau juga berkata,
Hadis ini maknanya jelas, iaitu seseorang tidak boleh menyandar pada tangan kiri yang berada di belakang. Syekh ditanya, sekiranya seseorang duduk seperti ini dengan tujuan berehat saja, bukan tujuan mengikut orang Yahudi, adakah dia juga berdosa? Beliau menjawab, sekiranya dia mahukan untuk berehat, maka jadikanlah sisi kanan, lalu hilanglah tegahan itu. Syekh Abdul Al-Abbad menyatakan bahawa duduk seperti ini hukumnya haram, meskipun sebahagian ulama lain menyatakan makruh. Makruh dapat dimaknakan juga haram, dan kadang makruh ini juga diartikan makruh tanzih, tidak sampai haram. Akan tetapi dalam hadis disifatkan duduk seperti ini adalah duduk orang yang dimurkai, maka ia sudah jelas menunjukkannya ialah haram. Seperti itu, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menyatakan duduk yang dimurkai sebagaimana yang disifatkan Nabi SAW dengan menjadikan tangan kiri sebagai penyandang tubuh. Namun jika meletakkan kedua tangan sebagai tumpuan atau tangan kanan sahaja menjadi tumpuan, maka perbuatan ini tidak mengapa. Lantas jika ada yang bertanya di manakah logiknya, sebahagian mungkin menyatakan ini tidak masuk akal atau tidak berlandaskan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan, maka ia sudah cukup bagi seseorang Muslim seperti kita. Adapun para ulama menyatakan jika duduk seperti ini merupakan duduknya orang-orang yang sombong. Masihkah kita mahukan bukti lain? Jika ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka kita tidak perlu bukti lain. Ini adalah perintah, dan jika tidak ditaati merupakan tanda kesombongan seseorang Muslim. Begitulah ajaran agama Islam. Setiap sendi kehidupan bernafas dengan aturan yang sudah ditetapkan. Peraturan yang dibuat bukannya bermaksud memberatkan, namun pasti ada sebab positif, baik dari segi sosial dan kesihatan. Semoga ilmu ini kita dapat manfaatkannya bersama, dan semoga Allah melindungi kita daripada perbuatan-perbuatan mungkar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.